Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lufi bin Idris, nombor metrik I1910390 dari Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam semester keempat. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk perbahasan kumpulan saya mengenai kepimpinan. Menurut Kamus Dewan, kepimpinan bermaksud orang yang memimpin, membimbing, menuntut, mengepalai dan melatih. Ia merupakan gelaran yang berada di tempat untuk memimpin seseorang, individu atau sekelompok kumpulan. Setiap yang dipimpin harus mematuhi arahan dari pemimpin tersebut. Di dalam bahasa Arab, pemimpin disebutkan sebagai khalifah, seperti mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah merupakan orang yang bertanggungjawab dengan urusan umat Islam. Mereka diberi kepercayaan untuk membimbing manusia untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan meninggalkan perkara yang mungkar. Kerana tujuan manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini ialah untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala arahan dan meninggalkan segala larangannya. Setiap pemimpin yang adil haruslah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, haruslah pemimpin yang memimpin itu dari kalangan insan yang kuat agamanya, dan umat Islam memberikan kepercayaan kepada mereka agar dapat membimbing dan memimpin umat Islam secara amnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ketahuilah, setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap daripada kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap yang dipimpin. Jelaslah di sini hadis tersebut menerangkan bahawa setiap individu mempunyai tanggungjawab dan amanah yang perlu dipikul dan ditunaikan dengan sebaik mungkin. Dari seorang ketua sebuah negara bertanggungjawab ke atas rakyatnya, sehinggalah sekurangnya seseorang itu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, agar tidak terjerumus dan lalai dengan maksiat. Seterusnya, terdapat beberapa syarat kepimpinan menurut Islam. Yang pertama sekali, seseorang pemimpin itu haruslah dari kalangan yang Muslim dan sudah akil balik. Yang kedua, seorang pemimpin harus adil dalam pimpinannya. Tidak boleh ada sikap berat sebelah atau pilih kasih. Seterusnya, yang ketiga, pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam segenap cabang ilmu, kerana mereka bakal dijadikan tempat rujukan para masyarakat. Yang keempat, seorang pemimpin harus mempunyai kuasa dan kemampuan untuk
memimpin orang bawahannya, kerana ia akan memerlukan pengorbanan masa dan tenaga yang banyak sepanjang berada di tampuk pemerintahan dan kepimpinan. Menjadi seorang pemimpin juga haruslah menjaga adab dan batas-batas pergaulan mengikut akhlak Islam yang telah ditetapkan dalam agama Islam, kerana mereka merupakan public figure dan membawa imej Islam ke mana-mana sahaja mereka berada. Dan syarat yang terakhir ialah seorang pemimpin harus mempunyai panca indera yang sempurna dan tubuh badan yang sihat, kerana mereka perlu memimpin masyarakat dan membuat keputusan yang besar. Maka haruslah bagi mereka mempunyai fizikal dan mental yang sihat dan cergas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Kamarudin, nombor metrik I19103688. Baik, seterusnya saya akan menceritakan slide seterusnya yang berkaitan dengan prinsip kepimpinan perspektif Islam. Okay, kalau kita tengok slide yang point yang pertama, kepercayaan dan pengabdian penuh kepada Allah. Itu adalah antara salah satu prinsip kepimpinan dalam Islam. Sebagai ketua, sebagai kita seorang ketua kepimpinan, mestilah yang pertama sekali kita pengabdian kita kepada Allah SWT lah, sebab itu yang diajar oleh agama Islam. Okey, yang kedua, kepimpinan adalah pelaksanaan amanah yang mempunyai kesinambungan yang dengan tradisi. Okey, jadi kita tahu agama Islam adalah agama yang penuh dengan amanah, yang penuh dengan percaya, dengan penuh kebaikan dan sebagainya. Jadi pelaksanaan amanah ni perlulah orang kata diteruskan, supaya akan datang orang tidak akan pandang kepada agama Islam ni agama yang tidak amanah, yang penuh dengan cacat merba dan sebagainya. Jadi yang seterusnya, prinsip kepimpinan perspektif Islam yang ketiga, memperlihatkan dan berkongsi hala tuju ataupun wawasan organisasi dan pengikut mereka. Okey, memberikan yang dimaksudkan dalam prinsip yang kepimpinan dalam Islam ialah kita sebagai ketua memberi sepenuh kudrat apa yang kita ada. Sebagai contohnya saya berikan, seorang pemimpin beragama Islam sentiasa menghulurkan bantuan, memberi sumbangan kepada asnaf dan orang yang memerlukan. Okey, memperlihatkan ni, kita tengok sebagai seorang pemimpin, kita lihat apa yang patut kita lakukan demi kebaikan agama Islam yang pertama, dan kedua masyarakat, dan yang ketiga sebagainya. Okey, berkongsi hala tuju berkaitan apa pelaksanaan kita sebagai kepimpinan dalam Islam untuk kemajuan agama Islam dan negara. Seterusnya, mempunyai nilai-nilai murni seperti keyakinan, keadilan, pengorbanan, petah dan tegas membuat keputusan. Ini adalah prinsip kepimpinan dalam Islam yang perlu ada dalam sifat seseorang pemimpin itu. Adil, nilai-nilai murni. Sebab apa benda-benda ni kena ada? Pertama sekali, orang akan tengok pemimpin agama Islam yang macam ni, seandainya kita buat perkara yang bukan, perkara yang tidak baik, maka orang akan pandang pemimpin agama Islam tu adalah yang sangat buruk, dan sekaligus membuatkan orang akan mengatakan, oh, agama Islam ni agama yang sangat teruk. Sebab apa? Dia tengok daripada pemimpin. So pemimpin adalah utama pada pandangan orang terhadap agama Islam. Jadi slide seterusnya ialah fungsi
pemimpin. Okey, kita terbahagi kepada dua, iaitu fungsi tugasan dan fungsi kumpulan individu. Okey, fungsi tugasan memahami dan merancang pelbagai rancangan bagi menyelesaikan tugas secara menyeluruh. Okey, sebagai contoh saya bagi kita ketua pemimpin. Okey, jadi kita kena tahu sebagai ketua pemimpin apa yang perlu kita buat. Apa yang kita perlu buat untuk masyarakat, apa yang kita perlu buat untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Jadi benda-benda tu kita kena tahu apa fungsi kita sebagai ketua pemimpin. Kalau kita sebagai pemimpin, apa kita kena buat, apa skop kita kena buat dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, apabila kita dah tahu apa yang kita perlu buat, apa tanggungjawab kita, jadi kita sebagai pemimpin perlu merancang untuk kebaikan orang Islam dan sebagainya. Merancang, sebagai contoh, merancang macam mana nak bagi agama Islam ini terus kukuh, macam mana nak bagi orang yang tidak percaya agama Islam, kita nak bagi percaya tentang agama Islam, betapa bagusnya agama Islam. Jadi benda-benda itu kita kena merancang sebagai seorang pemimpin Islam. Okey, fungsi yang seterusnya, fungsi kumpulan atau individu. Okey, kalau dalam kumpulan, pemimpin adalah contoh kepada kumpulan. Kalau sebagai individu, pemimpin mengawal individu dalam kumpulan. Okey, jadi sebagai contohnya, bila kita kita menjadi seorang pemimpin negara dan di bawah kita dipenuhi dengan menteri-menteri dan sebagainya. Jadi sebagai ketua, kita kena tunjuk akhlak yang bagus, nilai-nilai murni yang bagus, supaya orang di bawah kita memandang kita baik, tidak memandang buruk dan tidak menghormati kita. Seandainya kita menunjukkan perkara yang baik, insya-Allah anak-anak buah kita akan membuat perkara yang baik untuk kita. Jadi seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakwan Hafiz bin Roslan, nombor metrik I19103687. Okay, baik, insya-Allah pada hari ini saya akan mengupas ataupun membincangkan tentang kepimpinan menurut perspektif Al-Quran. Apa yang dikatakan dengan kepimpinan menurut perspektif Al-Quran? Okay, dekat sini dapat saya tunjukkan ada 4 dalil Al-Quran yang berkaitan dengan kepimpinan. Okay, insya-Allah yang pertama sekali adalah daripada surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua dalam Al-Quran, dan ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Okey, baik. Yang ini adalah surah yang pertama. Maksudnya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Allah SWT berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allahu Akbar. Okey, dalil yang kedua adalah daripada surah As-Sajdah, surah yang ke-32 dan ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Okey. Maksudnya, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mereka bersikap sabar, yakni dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Ini maksud daripada dalil yang kedua.
Okey, baik. Kita pergi kepada dalil yang ketiga daripada surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Okay, ini daripada surah Al-Furqan, ayat yang ke-74. Maksudnya adalah, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Okay, ini maksud daripada dalil yang ketiga. Okay, kita pergi kepada dalil yang keempat daripada surah An-Nisa, surah yang keempat di dalam Al-Quran, dan ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang ini adalah seperti surah An-Nisa ayat yang ke-58. Baik, kita pergi kepada maksudnya. Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Okey, baik. Ini sahaja dalil-dalil yang menunjukkan kepimpinan menurut perspektif Al-Quran. Baik, kita pergi kepada kesimpulan. Yang terakhir sekali daripada kumpulan kami adalah kesimpulan. Okey, bila kita tengok kan, apabila kriteria kepimpinan Islam ni dijadikan syarat utama dalam kita memilih pemimpin, maka yang pertama sekali, izzah Islam tu dia akan terserlah lah kan. Izzah Islam tu dia akan terserlah dalam pemerintahan negara secara praktikal. Memang nampak sangat izzah Islam tu bila kita menggunakan kriteria kepimpinan Islam. Okey. Yang kedua adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kita ni adalah kaum yang diberi kemuliaan dengan Islam, maka sesiapa yang mencari selain daripada agama Islam, Allah akan memberi kehinaan kepadanya. Maksud Sayyidina Umar ni, dia kata apa kat sini? Dia kata kita ni umat Islam adalah kaum yang Allah memberi kemuliaan kepada kita kan. Tapi kan, maka sesiapa yang cari, bila orang lain tu dia cari agama lain selain daripada Islam, Allah akan memberi kehinaan kepadanya. Nampak dekat sini? Dekat sini saya dapat simpulkan satu ayat Quran. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha tu adalah agama Islam. Baik. Okey, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, pemimpin yang paling baik ialah mereka yang datang menemui para ulama, dan ulama yang paling jahat ialah mereka yang datang menemui para pemimpin. Yang ni ulama yang pengampu pemimpin. Baik, dekat sini dapat kita lihat kan, pemimpin yang paling baik ni kan, dia merupakan mereka yang datang dan datang jumpa dengan para ulama. Nak menunjukkan dekat sini sikap kerendahan hati para pemimpin tu. Bukan pemimpin yang bukan ulama yang datang pada pemimpin. Maksudnya dekat sini bukan pemimpin yang mengupah ulama lah untuk datang padanya. Kita dapat ringkaskan kat sini. Tapi kat sini dalam sabda Rasulullah ni kata, ulama yang paling jahat, dia klasifikasikan ulama terus yang jahat. Tapi dekat sini adalah pemimpin. Sebab pemimpin tu ibarat macam mengampu lah ulama tu. Sepatutnya kita yang kena mencari guru kan, bukan guru yang mencari kita. Okey, baik. Itu saja daripada pembentangan kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.